Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم علمنا الكتاب اللهم علمنا الكتاب اللهم علمنا الكتاب. يا الله, ajarlah kami semua kefahaman mengenai Al-Quran. Ya Allah, terangkanlah hati-hati kami ini dengan hidayah mukjizat Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan mukjizat petunjuk Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah, syukran ala lillah. Marilah kita pada pagi yang berbahagia ini sama-sama kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana kita semua yang mari pada pagi ini lazimkanlah diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekadar kita bersyukur dalam solat sahaja. Bila mana kita sebut alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu bacaan dalam solat surah Al-Fatihah. Sedangkan dalam kehidupan kita, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang rugi. Kerana apa? Cuba kita sedar pada pagi ini, udara yang kita sedup, udara yang kita bernafas keluar masuk lubang hidung ni, 1 sen pun Allah Ta'ala tidak minta bayar. Kita sedar tak? Hari pertama kita keluar perut ibu kita daripada alam rahim ke alam dunia, sampai saat pagi ini kita masih bernafas dengan udara Allah, 1 sen pun Allah Ta'ala tak minta pun bayar. Sebab itulah kita diajar supaya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita jadi diri kita orang yang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu saya rakamkan jutaan terima kasih banyak-banyak di atas undangan jemputan untuk saya berkuliah di Masjid Andalusia Merbuk. Tidak lupa saya rakamkan jutaan terima kasih kepada pengurusi masjid yang diruaikan, yang dikasihi barisan kepimpinan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seluruh muslimin muslimat, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapa-bapa yang diruaikan. Dan saya doakan pada pagi ini, insya-Allah, moga-moga kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup tertarik dengan doa imam baca tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kerana apa? Kita sedang berada, kita sedang menuju di gerbang Ramadan, lebih kurang 50 hari lebih. Tak sampai dah ingat. Inilah satu bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup gembira menantinya.
Ni sebagai mukaddimah. Nabi cukup gembira menantinya Ramadan. Dan dengan doa ini juga saya teringat kisah Sa'labah bin Abdurrahman yang saya tip dalam FB saya. Sa'labah bin Abdurrahman ni seorang sahabat Nabi yang mati atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf suara tak ada. Sebab semalam saya rawat lebih kurang 76 kes pesakit semalam, jadi suara dah semakin hilang. Tapi insya-Allah saya cuba sampaikan dengan tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini. Sebelum itu kita suntik semangat pada pagi ni. Sa'labah bin Abdurrahman ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati atas riba Nabi. Tahu tak kisah dia? Dia mari ke masjid ni, dia mari awal. Sa'labah ni dia suka mari masjid awal. Sebab apa dia suka mari masjid awal? Semata-mata nak tengok wajah tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tak nak cerita kisah dia panjang sebab kita tajuk lain. Cukup menyuntik semangat kita lepas ni, mari masjid awal. Mari kita hidupkan solat berjemaah di masjid. Boleh ke? Masjid Al-Bushra ni. Saya silap dah. Teringat ke Merbuk dah. Masjid Andalusia. Kita suntik semangat ni untuk sama-sama hidupkan. Kita sama-sama jaga solat berjemaah. Dan kesimpulan daripada yang saya sebut Sa'labah bin Abdurrahman ni, hari-hari dia mari masjid awal sebab nak tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengakhirannya dialah orang yang mati atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak cuba sampaikan di sini, kita orang Islam akhir zaman jangan kita merasakan diri kita tiada dosa. Jangan kita selesa dengan kehidupan sehingga kita lupa untuk cari bekal dibawa ke akhirat. Sa'labah ni, kenapa kehidupan dia di akhir tu diceritakan dalam sirah? Kesilapannya, dia tersilap terpandang waktu di tengah-tengah kota Madinah, angin ribut taufan pada pasir. Dia tersilap melihat wanita sedang mandi. Bukan sengaja tengok, terpandang di saat ribut taufan tu, tabir bilik ruang wanita mandi tu terbuka. Jadi dia terlihat terpandang. Lalu dia lari ke pinggir bandar Madinah, bersembunyi dalam satu gua. Dia merasakan diri dia banyak dosa dan silap kerana terpandang melihat aurat wanita sedang mandi. Tu je kes dia. Sampai dia kuruh kering memikirkan dosa dia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada Sayyidina Abu Bakar mencari dia. Saya rekah lagi sebab cerita ni panjang. Lalu Sayyidina Abu Bakar ni ambil dia bawa balik ke rumah dia, dan Sayyidina Abu Bakar berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, adakah mu nak suruh aku bawa Sa'labah ni pada rumahmu? Nabi jawab, jangan, biar aku pergi rumah dia. Bila Nabi pergi rumah dia, dia keadaan tenat dah. Dia tenat dah, dia uzur sangat dah. Lalu Nabi riba dia. Kalau bahasa Kedah apa riba? Atas peha ni. Riba dah. Pangku. Riba. Nabi riba dia. Kepala dia letak atas peha. Lalu Sa'labah ni alihkan kepala dia daripada peha Nabi. Lalu Nabi kata apa? Wahai Sa'labah, adakah mu tak sudi aku ribamu? Adakah kamu tak sudi aku ribamu? Sa'labah kata, ya Rasulullah, bukan aku tak sudi, tetapi aku rasa aku hina, aku kotor, aku banyak dosa. Itulah perkataan Sa'labah. Dia rasa diri dia banyak dosa. Lalu Nabi riba dia lagi. Nabi angkat kepala dia, letak balik atas riba dia. Sehingga Nabi kata, wahai Sa'labah, Allah Ta'ala telah mengampunkanmu. Allah Ta'ala ampun dah dosamu. Bila dengar perkataan tu, tak lama lepas tu Sa'labah meninggal dunia atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan cerita ni,
Kesilapan terpandang wanita sedang mandi tu, saklabah dah rasa dia banyak dosa. Kita manusia akhir zaman, tidak ada keuzuran syar'i, tiba-tiba tak mari solat berjemaah di masjid. Allahu Akbar. Kita akhir zaman tinggal solat subuh sengaja tak rasa pun dosa. Masya Allah. Jadi kita suntik semangat ni. Biarlah kita ni merasakan diri kita banyak dosa. Dari keadaan daripada kita merasakan diri kita ni tak ada dosa ataupun rasa sempurna. Wa na'uzubillahi min zalik. Itu sebagai mukaddimah. Dan insya-Allah sebagaimana tajuk yang diberikan kepada saya, sihir dalam masyarakat kita. Tajuk ni jarang orang kupah. Tapi insya-Allah sebagai santapan kuliah jemputan khas, saya cuba sampaikan seringkas mungkin. Sebab tajuk ni jarang saya kuliah 1 jam. Kebanyakan 2 jam tu tak sedar. Tapi tak boleh. Kuliah subuh ni tak boleh panjang. Nanti yang belakang tu kuliah subuh tak boleh panjang. Nanti yang sebelah bunyi, ada bunyi stewong, ada bunyi pokak tunda, ada bunyi bloza, macam-macam. Jadi insya-Allah saya cuba sampaikan kuliah ni dalam nada rush. Tak nak bagi orang mengantuk. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya, sihir dalam masyarakat kita. Wujud ke sihir ni? Ada ke sihir ni? Ni persoalan yang kita selalu cungkil, yang kita selalu duk soal, yang kita selalu tanya. Baik, kita tengok dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tengok dalil Al-Quran yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Sehingga akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 102. Maksudnya mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman AS. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat Harut dan Marut di negeri Babylon. Baik, ayat surah Al-Baqarah ayat 102 ni menjadi dalil kepada kita orang Islam yang mana wujudnya sihir ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi tu dah ada dah sihir. Dan dalil yang kedua saya nak sebut di sini, dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan Raja Fir'aun, yang mana Raja Fir'aun zaman dia memelihara, mengupah ahli sihir zamannya untuk menakutkan rakyat jelata, untuk menundukkan rakyat zaman tu supaya ikut Fir'aun. Jadi Fir'aun dia pera, dia upah, dia gaji ahli sihir zaman dia untuk menakutkan orang rakyat supaya rakyat ikut Raja Fir'aun. Tu zaman Nabi Musa AS. Dan dalil yang ketiga iaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang pendeta Yahudi. Nama dia Labid bin Al-Aqsam.
yang mana buat dengan rambut sikat dalam air perigi. Tu kisah yang berlaku zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah disihir. Asbabun nuzul, sebab musabab turunnya surah Al-Falaq An-Nas oleh kerana Nabi kita pernah disihir. Nabi kita pernah disihir. Lalu turun ayat surah Al-Falaq, surah An-Nas, yang mana ayat ini menjadi dalil kepada kita bahawasanya Nabi kita juga pernah disihir. Baik. Ni 3 dalil yang menjawab persoalan. Zaman Nabi dah wujud, dah ada sihir. Baik. Dah ustaz, zaman kita ni zaman moden, zaman canggih, zaman internet, zaman cyber ni, ada ke sihir ni? Wujud ke sihir ni? Saya jawab pada pagi yang berbahagia ni, semakin akhir zaman, semakin banyak sihir santau. Sebab manusia ni, dia tak fikir dah halal haram, dia tak fikir dah dosa pahala, dia tak fikir dah syurga neraka. Yang dia fikir ialah, asalkan hajatku capai, asalkan aku puas hati, asalkan aku boleh balas dendam. Ning shortcut, cross, yang mana manusia fikir jalan pintas untuk capai hajat peribadi. Oleh itu, semakin akhir zaman, semakin banyak sihir yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan kita kena ingat, perkara ni Nabi sebut dalam hadis dia, yang mana kita kena faham, perkara ni bukan andaian, bukan mitos, bukan angan-angan, bukan perkara yang terjadi dengan sebab reka cipta saja. Benda ni ada dalam Quran dan hadis Nabi. Baik, dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yablughu minal insani mablagha dami wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'a." Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu memasuki tubuh manusia menurut aliran darah. Baik, syaitan, kata Nabi, memasuki badan manusia melalui aliran darah. Dan sesungguhnya aku takut syaitan itu akan mencampurkan sesuatu dalam hati kamu berdua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang dikarang oleh almarhum Profesor Datuk Dr. Harudin, jilid yang kedua. Boleh rujuk apa yang saya sebut ni, boleh rujuk kitab Profesor Datuk Dr. Harudin, jilid yang kedua, muka surat 21. Dalil hadis ni menjelaskan kepada kita, ingat, iblis syaitan ni dia boleh bergerak, boleh masuk melalui aliran darah manusia, yang mana inilah jalan yang berlaku pada badan manusia daripada sihir tadi. Jadi jelas kepada kita bahawasanya benda ni Nabi dah sebut lama dah. Jadi kita je kadang-kadang lupa, kadang-kadang kita ni tak faham dengan sebab tidak ada penjelasan, dengan sebab tidak ada pendedahan. Baik, yang ketiga, Imam At-Tabrani telah meriwayatkan sebuah hadis dengan katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-jinnu ala thalathati asnafin, sinful lahum ajnihatun yatiruna fil hawa', wa sinful hayatin, wa sinfun yahulluna wa yaz'anun." Maksudnya, Nabi kata apa? Jin itu ada 3 golongan. Satu golongan mempunyai sayap yang boleh terbang di angkasa. Satu golongan berupa ular. Dan satu golongan lagi berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Ini dalil yang mana menyatakan kepada kita bahawasanya ada dalam kehidupan kita ni bangsa jin
yang mana bersama-sama dengan kita, yang mana manusia menggunakan khidmat mereka ni lah. Manusia menggunakan khidmat jin, iblis, syaitan untuk melaksanakan sihir tadi. Dan kita orang Islam akhir zaman kena faham, kita hidup di alam nyata ni terhijab sebab kita nampak hanya yang zahir. Iblis, syaitan di alam ghaib kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi perbuatan sihir santon ni berlaku di alam iblis, syaitan, jin, yang mana melaksanakan segala hajat manusia tadi dengan cara ghaib, dengan cara alam ghaib. Tiba-tiba dah ada dalam badan manusia. Itu realiti yang terjadi ini. Itu yang mana sihir ni perbuatan yang mana menyakiti ataupun mempengaruhi badan manusia, ataupun hati, ataupun akal. Jadi sihir ni satu perbuatan yang mana menyakiti ataupun mempengaruhi badan manusia, hati manusia, akal manusia. Jadi sebab itulah bila ada orang yang kena sihir, badan dia jadi sakit. Bila ada orang yang kena sihir, tiba-tiba jadi gila. Bila ada orang yang kena sihir, tiba-tiba datang penyakit yang mana doktor tak jumpa cari penyakit tu. Ni antara yang kita kena faham. Contohnya kes malam. Ada satu kes malam yang saya selesai. Seorang lelaki businessman yang berjaya di utara ni, saya rawat dia semalam. Badan dia hanya tinggal tulang dengan kulit. Masya Allah, terkejut saya. Badan dia umur baru 28 tahun. Lelaki ni baru umur 28 tahun. Badan dia hanya tinggal tulang dengan kulit. Yang mana dia pergi ke hospital, berulang alik ke hospital, doktor cakap tak ada penyakit. Buat CT scan, tak ada penyakit. Ambil sampel darah, masuk makmal darah, result darah, tak ada penyakit. Tubuh semakin susut, tinggal tulang. Saya tanya dia, apa yang adik alami? Dia kata, Ustaz, saya setiap hari merasa panas bahagian belakang. Ni. Dia kata, saya setiap hari rasa panas bahagian belakang. Masya Allah. Bila saya rawat dia sampai pada ayat surah Ar-Rahman, ya ma'syara jinni wal ins. Surah Ar-Rahman, saya tak boleh baca habis. Kalau saya baca habis bahaya, saya tahu. Bila saya baca ayat ni, tiba-tiba jin tu bercakap daripada mulut pesakit tu. Dia kata, aku nak suruh dia sakit dan mati. Saya tanya dia, kamu datang daripada mana? Aku datang daripada Siam. Apa Siam? Thailand lah. Siam tu nama tempat bangsa, negara Thailand lah. Aku datang dari Siam. Engkau berapa ekor? Tiba-tiba dia cakap, aku sekor. Dia kata, sekor jin. Kalau Kedah apa? Sekor. Kalau Terengganu sekor. Kedah sekor. Dia ada kol-koloh dia. Aku sekor, dia kata. Lepas tu saya tanya dia lagi. Saya tanya dia, apa tujuan engkau buat pada dia? Aku nak bagi perniagaan dia tutup. Aku nak buat dia bankrupt. Aku nak bagi dia sakit. Aku tak nak bagi dia berniaga. Masya Allah. Terkejut saya. Waktu tu saya rawat, orang ramai tengok pesakit ni. Masya Allah. Sampai yang pegang dia tu menangis. Kesian tengok dia. Sebab tinggal tulang dengan kulit.
doktor tak tahu kata apa dah. Sampel darah tak ada penyakit, buat CT scan tak ada penyakit. Inilah yang saya nak jawab dengan persoalan ni. Realiti dalam masyarakat kita hari ni, sihir ini wujud, ada. Apatah lagi yang saya cerita dalil 3 tadi zaman Nabi, itu dah jelas. Akhir zaman ini semakin banyak sihir. Berdasarkan pengalaman saya terlibat dalam dunia rawatan ni 23 tahun dah. Waktu saya start merawat umur 20. Sekarang umur saya 43 tahun. 23 tahun dah merawat. Mutaakhir ini semakin banyak sihir dalam masyarakat kita. Allahu Akbar. Kerana apa? Yang saya sebut tadi. Nak puas hati, nak balas dendam, iri hati, hasad, khianat. Semata-mata dunia. Tak fikir dah halal haram dosa pahala. Ni yang berlaku. Allahu Akbar. Kita kena faham. Semakin akhir zaman, manusia ni dihasut, dinodai oleh bangsa jin iblis syaitan untuk buat benda kufur, untuk buat benda syirik, untuk buat benda dosa besar. Jadi ini yang sedang terjadi. Tu yang semalam ada satu kisah yang besar di utara ni, yang kuliah sebelum ni saya tak sebut lagi, tapi pagi ni saya nak sebut di masjid ni, Andalusia ni. Ada seorang student yang saya sempat dengan dia ni, tapi sedih, saya tak sempat rawat dia, mati dulu. Ini kisah benar. Ada seorang student di utara ni, saya tak nak sebut tempat tu sebab netizen ni pelik. Bila saya kuliah dia cut. Bila cut video saya, netizen marah saya. Ustaz tak cerita habis. Dia nak tahu habis A to Z. Mana boleh? Kena jaga aib, kena jaga maruah orang. Mana boleh cerita A to Z? Baik, student yang saya cerita ni seorang perempuan. Waktu saya sampai di rumah dia, saya ajuk. Waktu saya sampai di rumah student ni tangan dia buat. Ni, dalam keadaan macam ni. Saya fahamlah agama apa buat gini. Faham Ni ada orang Hindu, orang Tokca Buddha. Tangan gini waktu saya sampai rumah dia. Masya Allah, keluarga dia penuh, jiran-jiran penuh dalam rumah dia waktu tu malam saya sampai. Yang saya sedihnya, waktu saya tengok dia tu, kuku dia dah jadi bertukar biru, macam orang ikat getah. Bila kemas ikat getah ni jadi genting biru. Habis ni 10 jari dia biru, kaki pun biru, muka dah pucat, tangan duk gini. Saya tanya ayah dia, pakcik, anak pakcik dalam keadaan begini ni dah berapa lama? Ustaz, dah 2 hari 2 malam tak tidur, duk keadaan begini. Allahu Akbar. Bila saya tengok keadaan tu, sebab itulah ada orang tanya saya, Ustaz, adakah sihir itu boleh membawa kepada maut? Ya. Dengan izin Allah. Kita lapik ya. Jangan salah faham. Sihir juga boleh membawa mati. Asbab daripada sihir tadi dengan izin Allah. Boleh jadi itu. Jadi perempuan ini tak sempat rawat, mati. Dalam keadaan gini, habis gitu je. Tumbang, muntah darah, mati. Saya tak sempat nak rawat. Tu yang berlaku di utara ni. Seorang student perempuan, yang mana saya faham ni Tokca Buddha. Bila saya siasat kih tu, bila tengok pada muntah dia, rupa-rupanya itu sihir dalam makanan. Sihir tu dibuat dalam makanan. Perempuan ni telah diberi makan benda yang kotor. Itu yang berlaku di utara ni. Kisah ni nak menjelaskan kepada kita, jangan kita jadi manusia akhir zaman yang mana bila tak kena pada keluarga kita, bila tak kena pada kita, kita menolak benda ni secara total. Jangan. Sebab ini ada, Nabi dah sebut benda ni ada, dan benda ni wajib kita yakin dengan iman.
Benda yang gaib ni tak boleh main-main kita tolak total, tak boleh. Sebab benda ni wujud. Zaman Nabi dah ada, apatah lagi zaman kita. Jadi kita kena faham perkara ni berlegar, berlaku dalam masyarakat kita cukup banyak. Cuma apa yang saya sebut tadi, orang yang tak kena dia tak percaya. Banyak netizen komen dalam Facebook, TikTok, dia kata, mana ada ustaz, zaman canggih, zaman moden, zaman globalisasi ni, mana ada benda mistik ni, mana ada benda tahyul ni. Betul tak? Ramai cakap itu. Zaman moden, zaman canggih, zaman yang orang kata hidup dalam keadaan mewah ni tak ada dah. Baik, saya jawab hari ni. 3 minggu lepas, ni dalam handset saya ni ada ni, siapa nak tengok boleh tengok lepas ni. 3 minggu lepas, jin WhatsApp saya. Masya Allah. Tu saya kata, mesti awak gelak. Betul ke Ustaz Pin jin WhatsApp saya? Nanti boleh tengok, saya tunjuk. Saya selesai rawat seorang anggota polis. Ni saya boleh sebut umum lah. Jangan tanya pula polis mana, susah lagi. Saya kena jaga juga. 2 minggu lepas, kata silap saya lah, 2 minggu ke 3 minggu lepas, dekat pondok saya rawat seorang anggota polis. Selesai saya rawat anggota polis ni, dia balik, dia tak boleh bawa kereta dah. Dia dah letih, lembek. Orang Terengganu kata lembek, letih, dah lunyai. Isteri dia bawa kereta, bawa balik ke rumah. Tiba-tiba telefon saya tak berhenti masuk WhatsApp. Menatang apa bunyi puik ni? WhatsApp puik tak berhenti masuk. Saya buka telefon. Bila saya buka, apa ucapan yang pertama? Ustaz, engkau tak berjaya usir aku. Aku jin ifrit. Aku nak tengok je setara mana ilmumu. Saya kata, siapa pula WhatsApp tengah malam? Waktu di WhatsApp tu dah tengah malam. Dia kata, aku ifrit. Kenapa engkau cungkil aku? Aku dah sekian lama duduk dalam badan dia ni. Kenapa engkau cungkil? Lepas tu saya jawab WhatsApp. Saya kata, tugas aku rawat dia. Dan aku akan cuba bantu dia selesaikan benda ni. Dia jawab balik, kamu tak berjaya. Aku kuat, aku jin ifrit. Kamu tak berjaya nak usir aku. Lepas tu saya cabar dia. Mari kita berlawang hari ni, kita tengok siapa kuat. Apa dia cakap? Aku tak nak pergi dah pondokmu. Takut. Aku tak nak pergi dah pondokmu, dia cakap. Saya WhatsApp lagi. Saya kata, takutlah kamu pada Allah. Takutlah kamu seksa api neraka Jahannam Allah. Takutlah kamu pada hari kiamat, hari pembalasan. Bila saya ugut dengan takut pada Allah, dia diam. Dia diam. Yang peliknya, nak bagi tahu tuan-tuan muslim muslimat, jin ni dia type WhatsApp, kita hantar 1, dia hantar 5. Laju tangan dia tu. Kita baru hantar jawab 1, dia dah 5 sampai. Piong, puik. Huish, laju dia jawab. Tapi sombongnya dia tetap sombong. Dia kata, aku tak takut. Aku tahu Quran. Apa yang kau baca aku tahu. Siap dia cakap apa? Tanganmu tu aku rasa sakit sikit. Aduh, sedap dia tu. Tanganmu tu aku rasa sikit macam pisau je. Saya kata, marilah aku nak bakar dengan api. Dia tak nak mari. Ni yang berlaku 2 minggu, 3 minggu lepas. Saya sendiri lalu ni. Keesokannya, saya WhatsApp balik nombor polis tu. Terkejut polis tu. Apa dia cakap? Demi Allah Ustaz, bukan saya yang WhatsApp. Ustaz, saya tak pegang telefon pun. Saya balik semalam, saya dah letih, kepenatan merawat. Telefon tu saya letak atas meja, biar gitu je. Polis ni rasa bersalah. Sebab apa? Dia buka telefon dia. Jin tu guna telefon dia, dia WhatsApp pada saya. Masya Allah.
Dia minta maaf dengan saya bertubi-tubi. Minta maaf ustaz, bukan saya ustaz. Dia minta maaf dengan saya. Saya cakap pada dia, tak apa, saya faham. Saya faham. Ni nak bagi tahu, semakin canggih zaman, semakin canggih kita hidup, begitulah dalam kehidupan sihir santau. Dia pun canggih juga. Dia boleh guna telefon. Tu contoh satu yang saya nak sebut. Yang kedua, berlaku di pondok saya juga, jin telefon saya. Tadi WhatsApp. Yang tadi WhatsApp. Ada satu kejadian tu, jin telefon. Yang ni kalau tak silap saya, tak ingat tarikh tepat sebab ramai sangat. Kalau tak silap saya, yang telefon ni 2 bulan lepas kejadian ni. Pesakit daripada negeri Kelantan. Tahu tak nombor telefon dia? Orang puan dengar baik-baik. Pelik nombor telefon dia. Mana ada atas dunia ni nombor telefon macam tu? 015. Lepas tu belakang tak ada. 015, 3 digit je. Mana ada nombor telefon macam tu? Saya screenshot nombor telefon jin tu, saya simpan sekarang sebagai bukti. Screenshot dia 015, 3 digit. Kalau ada nombor belakang tak pelik. 015 7792 493 tu tak pelik. Sebab ada sambungan. Ni tak ada 015. Dan talian di Malaysia kita ni 013 019 010, betul tak? 017 016. Ni 015, 3 digit. Apa dia cakap? Aku nak perempuan ini mati. Kenapa engkau rawat dia? Kenapa engkau rawat dia? Aku nak perempuan ini mati. Sebab suami dia aku dah buat mati. Saya tanya dia, betul ke ayah awak dah mati? Betul ustaz. Ayah saya dah mati, meninggal. Saya bawa mak saya ni nak berawak dengan ustaz. Maknanya benda ni tak mustahil berlaku dalam masyarakat kita. Semakin canggih, semakin moden, begitulah juga sihir. Dia boleh ikut peredaran kita. Dan dalil yang saya nak sebut ni, tak mustahil sihir juga boleh menggunakan telefon. Ada seorang perempuan dengan sebab sihir lelaki tu telefon, terus dia ikut. Anak yang umur 2 tahun yang pegang kaki merayu mak, dia boleh buang baling dia anak dia. Ni kisah benar berlaku. Anak umur 2 tahun duk pegang dekat kaki tu, mama, mak, dia boleh buang gitu je. Bila dia kena sihir tu, tak nampak dah anak dia, tak nampak dah kasih sayang ibu dengan anak, tak nampak dah. Ni kisah benar. Dan saya ingat kisah ni berlaku di Kedah, tapi jangan tanya pula di mana. Waktu tu saya dengan abang dia, seorang ustaz, saya naik kereta dia daripada Terengganu datang ke Kedah ni sebab nak ambil perempuan ni dah kena sihir ni. Dia ikut je arahan dari telefon tu. Tahu tak, dia daripada Terengganu naik bas. Dia ikut dengan telefon tu, dia naik bas, dia buang anak dia gitu je. Tinggal suami, tinggal anak, naik bas, dah kena sihir dah. Sampai Kedah turun mana tak tahu dah. Saya datang dengan abang dia, ustaz tu, datang ambil dia. Nak bagi tahunya, dengan telefon pun boleh berlaku sihir. Bila seseorang tu, dia ada cara dia buat. Tapi bukan nak cerita bab tu, nak menjelaskan sihir dalam masyarakat itu ni banyak sebenarnya. Banyak terjadi. Baik, kita masuk tajuk yang kita kupas tadi. Bila jelas bagaimana benda itu berlaku, bila jelas Nabi sebut dia boleh bergerak dalam darah, kita tengok tanda-tanda sihir. Apa yang disebutkan sebagai tanda-tanda sihir? Kita tengok sini, orang lelaki, orang perempuan, tanda-tanda gangguan sihir yang berlaku. Nombor 1, tanda-tanda orang yang kena gangguan,
tanda-tanda orang yang kena sihir nombor 1. Sakit kepala yang bukan dari darah tinggi atau migrain. Orang lelaki, orang perempuan, yang mana sakit kepala dia tu, dia cek dengan hospital, cek dengan doktor, tekanan darah dia normal. Tapi bila masuk asar ataupun lepas waktu asar menuju pada maghrib, ada start sakit kepala. Jadi tanda nombor 1 yang orang yang terlibat dengan gangguan sihir ni, sakit kepala yang bukan daripada darah tinggi ataupun migrain. Maknanya setelah dia cek dengan doktor, dia tak ada migrain. Cek dengan doktor, tak ada darah tinggi. Ingat, tambah-tambah benda tu berlaku lepas waktu asar menuju maghrib. Itu tanda nombor 1 yang terlibat dengan tanda-tanda gangguan sihir. Yang kedua, panas badan yang pelik. Panas badan yang pelik, maknanya sekejap panas muka, sekejap panas dada, sekejap panas belakang, sekejap panas kaki, tapak kaki. Ni banyak berlaku. Contohnya yang saya sebut tadi, yang sihir berkaitan dengan kedai makan. Sihir yang berkaitan dengan kedai makan. Owner kedai tadi, tokek kedai tadi, duduk kat rumah tak sakit, pergi je kedai dia terus rasa menyocok kaki. Masuk je kawasan kedai dia terus rasa panas tapak kaki. Ni yang mana tanda ialah panas badan yang pelik. Tanda-tanda dia panas badan yang pelik. Yang seterusnya, ada benda yang bergerak dalam badan macam merayak, dekat lengan, dekat peha, dekat belakang, dekat leher, yang rasa benda tu macam merayak, bergerak. Tapi bila kita rasa tak ada, tapi rasa dia bergerak. Tu pelik tu. Yang seterusnya, tanda-tanda gangguan lagi sihir ni, susah nak tidur ataupun tidak dapat tidur. Makan pil tidur sampai lebih dos, tak boleh tidur juga. Ni kena cek balik. Susah nak tidur, macam-macam gangguan. Bila nak lelap, macam ada orang tarik kaki. Bila nak lelap, macam rasa jatuh tempat tinggi. Bila nak lelap, rasa macam orang tiup telinga. Bila nak lelap, rasa macam orang langkah kita tengah tidur. Ni tanda-tanda gangguan. Dan lagi tanda-tanda lagi, mimpi yang pelik. Mimpi yang pelik, mimpi ular. Orang Kedah kata, orang Terengganu kata ular. Mimpi ular. Warna apa? Hitam kebiasaan. Mimpi bayi, mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi tengok benda kotor, najis, berjumpa dengan orang yang sudah mati, nenek, tok, toki, orang yang telah mati. Mimpi tengok harimau, mimpi berjumpa dengan orang tua, mimpi dengan senjata tajam. Ini antara tanda-tanda gangguan daripada sihir santau. Yang kita kena cek secara ruqyah dengan bacaan ayat Quran untuk kita kenal pastikan dia itu kategori mana. Jadi inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Tanda-tanda ni mengesahkan. Bila kita cek pada pesakit tadi, inilah yang dia cerita. Bila kita tanya, kakak, apa yang kakak alami dalam kehidupan? Ustaz, saya sering mimpi jatuh tempat tinggi. Ustaz, saya selalu mimpi najis, tempat kotor, tandas. Ni, tolong cek. Kalau benda tu berulang kali, itu bukan mainan tidur. Ingat yang kategori mimpi mainan tidur ataupun mimpi dengan sebab letih badan, mimpi dengan sebab
Orang kata kita ni siang hari banyak buat kerja, tidur jadi merapu, tak basuh kaki kotor, itu bab lain. Mimpi badan letih bab lain. Mimpi dengan sebab kita kerja penat, itu bab lain. Ini yang jelas, dia tidur dah tenang, ambil wuduk, solat hajat dah, baca Quran dah, tiba-tiba mimpi ni berulang. Itu tanda dah tu. Bukan mimpi mainan tidur dah. Sebab dia dah buat apa semua dah. Yang Nabi ajar, baca Quran, ambil wuduk, semua buat dah. Tapi tetap mengalami mimpi najis, tempat kotor, tandas. Kalau benda ini berulang, itu tafsirnya gangguan. Faham Kalau benda itu berulang, itu tafsirnya gangguan, bukan mainan tidur dah. Tu tanda-tanda. Yang seterusnya orang perempuan, mimpi bersetubuh, mimpi bersama dengan orang lain, bukan suami kita. Ni kena ingat. Sebab saya ada terima aduan seorang ibu tunggal, ni kisah benar. Seorang ibu tunggal yang mengadu kepada saya, Ustaz, saya nak cerita satu kisah diri saya dan saya datang nak jumpa Ustaz ni sebab saya nak mengadu diri saya ni macam serba salah lah, dia kata, dan malu nak bercerita, tapi saya kena cerita untuk cari jalan penyelesaian. Apa dicerita pada saya orang perempuan? Ustaz, saya setiap malam dirogoh oleh jin yang mana bila saya bangkit pagi, pakaian dalam saya semua basah. Ni kisah benar. Ni kisah benar orang perempuan. Dia kata setiap malam berlaku pada diri dia, sehingga bangun pagi tu pakaian dalam dia semua basah. Jin tu bersetubuh dengan dia. Ni kisah benar, bukan saya cipta reka. Perempuan ni datang jumpa saya di pondok saya. Yang pertama dia tanya hukum. Ustaz, adakah saya kena mandi wajib? Ya. Bila zahir benda tu keluar air mani yang basah, wajib kena mandi. Walaupun kita bukan bersetubuh dengan suami yang kata orang sah pada diri kita syarak. Jadi sama macam hukum orang lelaki juga. Sebagaimana dia mimpi, yang mana dia mimpi sehingga keluar air mani, wajib mandi, wajib mandi hadas. Jadi kisah ni berlaku. Sehingga dia datang jumpa saya berulang kali, dia kata, bukan sekali. Jadi yang seterusnya, mimpi berkaitan dengan mimpi ni, bersetubuh dengan apa ni, lelaki yang tidak dikenali. Yang seterusnya ialah bangun pagi ada tanda lebam. Orang perempuan, orang lelaki, 3 tompok dekat peha. Biasa bahagian lutut peha, belikat belakang lengan. Sebelum tidur tak ada. Memang sahih, sebelum tidur tak ada tanda lebam tu. Tapi esok bangun pagi subuh, tiba-tiba ada dekat lutut, dekat peha. Orang perempuan kena cek. Kalau kerap kali berlaku benda ni, itu tanda gangguan. Sebab confirm sebelum tidur tak ada. Tapi bila mimpi pelik, tiba-tiba ada tanda lebam 3. Itu kena cek. Itu antara tanda-tandanya. Baik. Jelas saya sebut sebahagian tanda-tanda yang terlibat dengan sihir. Baik. Macam mana nak kenal pasti? Tadi pada diri, pada badan. Ni rumah pula. Rumah, premis, kedai, bangunan, pejabat. Macam mana nak kenal pasti ada yang terlibat dengan gangguan? Yang pertama, rumah kita sering bunyi buah guli atas atap. Teng 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 teng. Ataupun macam orang berjalan. Ataupun bunyi macam orang terjun. Dom. Itu rumah ada gangguan. Simptom-simptom tanda-tanda ni nak kena pasti kalau rumah kita ada gangguan. Yang pertama bunyi buah guli, bunyi macam buah guli, bukan buah guli, bunyi macam buah guli. Teng 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 teng. Kerap kali. Lepas tu bunyi orang berjalan atas atap. Bunyi jatuh, dem, kuat. Yang seterusnya gelibat bayangan ataupun gelibat lembaga dalam rumah. Contohnya orang perempuan tengah basuh pinggan makuk dekat dapur, macam benda melintas dekat peti ais, dekat pintu tandas, dekat pintu bilik kita.
Kita tengah basuh mangkuk pinggan dekat dapur malam, tiba-tiba melintahlah ujung mata. Ni tanda-tanda rumah yang ada gangguan. Yang seterusnya, anak kecil yang menangis yang mana bukan daripada sebab lapar atau sakit. Macam mana kenal rumah ni yang berkait dengan budak kecil? Saya ajar kalau ada anak kecil dia menangis tak keluar air mata, tu tanda. Cuba cek. Buat keluar, pergi rumah lain, alih tempat, tak menangis. Bila balik ke rumah kita, tiba-tiba budak kecil dia menangis. Yang mana menangis dia tadi tak keluar air mata. Duk raum, menangis, bertepik, tak keluar air mata. Itu menunjukkan ada something, ada masalah di rumah kita. Bila baby tadi menangis, sebab budak kecil ni dia suci bersih. Budak yang baru lahir ni dia tak ada dosa. Allah Ta'ala buka boleh nampak benda-benda gaib ni. Cuma dia tak boleh kata, dia bisa cakap, dia tak pandai. Jadi ini nak kena pasti yang rumah mereka itu terlibat dengan unsur-unsur gangguan. Yang seterusnya, berlaku hilang barang berharga, hilang wang ringgit, hilang telefon bimbit. Tapi bukan yang anak curilah. Kita ni bila ustaz mengajar bab sihir santau, ustaz telefon saya hilang, padahal anak dia ambil. Jangan salah faham pula. Yang saya cerita ni asbab yang berlaku unsur-unsur rumah yang ada gangguan. Betul ke ustaz sebut pernah terjadinya hilang barang kemas, pernah terjadi kehilangan wang ringgit, pernah terjadi kehilangan telefon? Ya. Ada 2 kes besar yang saya selesaikan. Satu di Johor, satu di Terengganu. Saya teringat ni di Terengganu sebab tim saya pergi waktu tu. Dan yang pergi bersama dengan saya waktu selesai kes yang besar ni, YB Ustaz Hanif Ghazali. Tak apa yang saya sebut nama dia. Dia mengajar sini tak? Dia ada kuliah sini tak? YB Ustaz Hanif Ghazali. Ya. Waktu saya selesai kes yang besar tu, YB Ustaz Hanif Ghazali ada bersama dengan saya. Itu saksi saya. Boleh tanya dia. Bayangkan rumah yang saya selesai tu, Quran tu dia baling jing tu. Tu Quran atas almari tu pium terbang, orang tak nampak. Masya Allah, kes tu berprofil tinggi. YB Ustaz ni ada, saya ingat. Quran dia boleh baling. Rumah tu dahsyat. Ni kisah benar berlaku. Rumah tu sekejap bakar situ, sekejap langsir terbakar, sekejap sofa terbakar, sekejap almari terbakar. Kesian tuan rumah tu hidup dalam keadaan takutan, hidup dalam keadaan belenggu dengan sebab gangguan sihir jin dalam rumah dia ni. Bukan setakat rumah dia terbakar, bukan setakat Quran dibaling keluar dibaling ke lantai oleh jin yang sihir ini. Apa yang jadi lagi? Telefon sekali hilang 3 biji. Tu saya kata, kalau saya tak dedah isu ni orang tak percaya. Kalau tak percaya boleh tanya Ustaz Hanif, dia ada hari tu. Telefon sekali hilang 3 biji. Tu saksi saya ada seorang tu, dia pergi waktu tu. 3 biji sekali hilang. Tiba-tiba Allah Ta'ala buka hijab, anak lelaki tuan rumah tadi nampak. Apa dia cakap? Ayah, telefon tu jin tu buat lari. Dia kejar. Anak dia lelaki ni berani. Dia kejar masuk semak, masuk hutan. Lalah jin tu buang telefon tu. Dia ambil balik, dapat semula telefon tu. Sampai tahap tu. Cerita ni kalau Wahabi dia cukup marah ni. Tak apa saya sebut biar dia jumpa dengan kita. Sebab saya nampak dia hentam sangat. Ini realiti, bukan rekaan. Telefon pun dia boleh ambil, apatah lagi barang kemah orang perempuan. Saya nasihatkan orang perempuan kalau nak buat barang kemas untuk simpan, tak payah buat. Sebab saya ada kes besar. Kalau nak buat barang kemas perhiasan, pakai. Sebab ada rekod dengan saya, bila rumah yang ada unsur sihir ni, barang kemah dia pun juga hilang, habis. Rantai, gelang, cicing, loket, beliang habis hilang.
Bukan manusia curi, jin pun curi juga. Ini berlaku kisah benar. Lepas tu dia mengadu, Ustaz, tolong tengok gak cicim beliang saya. Ustaz, tolong tengok gelang emas saya. Kita cek-cek, tengok rumah dia, ya Rabbi. Ni ada satu kes di Johor tu. Tadi yang Ustaz YB Ustaz Hanif. Ada satu kes di Johor. Sihir yang mana berlaku dalam keluarga tu, jin tu ambil spray, dia spray kat dinding tu. Dia tulis dengan nama isteri tuan rumah tu. Dia siap tulis se. Dia tulis nama, dia mention nama, jaga engkau malam ini. Nama tuan rumah tu saya tak boleh sebut nama dia. Nama tuan rumah tu, jaga engkau malam ini. Dia ugut balik. Waktu saya pergi tu, dah ada 20 orang perawat. Saya perawat yang ke-28. Sebab kes tu beda Mastika di Johor. Datang ustaz daripada Terengganu, perawat Islam yang ke-28. Saya waktu tu. Tapi suka waktu tu, sebab ramai perawat Islam nak tunggu saya hadir, nak tengok cara saya rawat, nak berkongsi ilmu. Saya suka berkongsi, sebab ilmu Allah ni tak boleh pakai seorang. Saya suka berkongsi. Jadi antaranya Darul Syifa, antaranya Tibun Nabawi, tim Ustaz Dusuki, ramailah perawat nak tunggu saya, nak tengok cara saya buat. Tapi alhamdulillah, izin Allah, pertolongan Allah, kes tu selesai. Dahsyat kes tu. Sekejap situ terbakar, sekejap situ terbakar, sekejap. Yang paling lucunya nak bagi tahu kisah sihir ni, peluru senapang pun hilang. Sebab tuan rumah tu dia ada lesen senapang. Hilang peluru senapang. Kecoh. Ustaz, tolong saya Ustaz. Macam mana nak jawab ni? Berkaitan dengan keselamatan ni. Peluru saya hilang bawah katil tu. Tuan rumah ni ada lesen senapang. Peluru tipang bawah katil, hilang peluru. Jahatnya berani berlaku. Ya Rabbi, beres. Tuan rumah ni bendahari masjid. Yang saya rawat di Johor ni, dia bendahari masjid. Kesian dia. Hari tu, duit tabung yang berjalan hari Jumaat, bukan dalam tabung tu, yang bergerak ni. Tabung yang bergerak Jumaat, yang tong tu yang tak bergerak. Yang kutipan tabung hari Jumaat yang bergerak tu, dapat 3,000. Duit tu dapat 3,000. Dia kumpul, nak masuk bank akaun masjid, sebab dah lewat petang Jumaat. Simpan dalam sapu sorak kokol. Masuk dah bonet kereta, puik, kucilah kereta. Sebab niat dia besok nak masuk akaun masjid. Ni kisah yang berlaku di Johor. Keesokannya, dia buka bonet kereta tu, nak ambil duit yang tabung masjid, dia nak masuk akaun. Hanya tinggal sampul surat. Yelek, anda pun ringgit. Sekeping pun tak ada duit. 3,000 habis, hilang. Ustaz tu telefon saya. Tolong Ustaz tolonglah saya. Parok saya kena ganti duit tabung masjid ni. Saya pun cuba ikhtiar. Bila kita baca Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansur alaina warahmatik wazakkirna ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Ayat ni ayat buka kunci sihir. Kalau orang tanya dalam live ni, ayat ni ayat pembuka kunci sihir. Ayat ini juga ayat pembuka pintu kunci ghaib. Setelah saya baca ayat tu, nanti orang tanya pula, Ustaz nak rujuk mana? Dalam kitab Haruddin pun ada, dalam kitab Tok Jangguk pun ada, dalam kitab satu lagi kitab Profesor Dato' Haruddin, dalam kitab Tok Jangguk, dalam kitab amalan pendinding diri yang ditulis oleh Buya Hamka pun ada. Boleh rujuk situ. Jadi setelah saya baca ayat ni, jin tu datang, dia bercakap,
Dia kata, aku sakit hati. Aku tahu dia ada anak lelaki tunggal seorang. Aku nak porak-porandakan keluarga dia. Aku nak sekat ustaz tu supaya ustaz tu tak boleh berkuliah, tak boleh berdakwah, tak boleh menjalankan tugas-tugas agama. Masya Allah, jin tu bercakap. Rekah cerita, setelah saya orang panggil berdiskus dengan jin tu, berdialog dengan jin tu, dia pun hantar balik duit yang dia curi 3,000 tu. Yang paling lucunya, dia hantar 2,900. Cerik juga RM100. Orang Kedah panggil apa kalau ambil juga RM100? Duit 3,000, dia hantar 2,900, dia ambil RM100. Orang Kedah panggil apa? Balah. Oh, dia balah. Orang Kedah panggil balah. Orang Terengganu dia panggil cerik. Orang Terengganu dia panggil cerik. Dia cerik juga RM100. Dia hantar 2,900. Apa ustaz tu cakap? Alhamdulillah ustaz, tak apalah 2,900. Saya ganti hanya RM100. Kalau dicuri 3,000 tak hantar, saya kena ganti 3,000. Menangis ustaz tu. Tapi tak disebutlah nama. Tadi dia tanya, ustaz mana? Saya nak tahu. Oh, susah. Netizen ni serba nak tahu. Mana boleh, kena jaga juga aib maruah orang. Jadi dia hantar 2,900, cerik RM100. Itu kisah yang berlaku di Johor. Nak bagi tahunya, itulah realiti sihir dalam masyarakat kita. Banyak. Jadi apa yang saya sebut tadi, tanda-tanda pada rumah tu, tu yang saya sebut. Bunyi berjalan atas-atas, orang berlari, orang berjalan, gelibat bayangan lembaga macam-macam. Baik, jelas tempat, jelas pada badan. Ustaz dah sebut tanda-tanda orang yang kena sihir pada badan, tanda-tanda rumah ataupun premis atau kedai yang kena sihir. Kebanyakan benda ni Allah Ta'ala tunjuk, bukan tunjuk hakikat ghaib. Sihir ni walaupun hakikatnya berlaku daripada ghaib, tapi bila dah jadi, dia akan jadi zahir. Apa maksud zahir? Kalau orang kedai makan, nasi 2 minit masak basi. Tu realiti. Banyak saya terima aduan daripada kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang mana kedai makan restoran dia kena sihir, nasi cepat basi, tak sampai 2 minit. Betul ke ni? Betul. Ada kes yang saya selesaikan, dia cakap, ustaz, saya baru ambil nasi tu cebok daripada periuk, kaut, letak dah plus, hantar ke depan dekat meja customer. Customer datang yang pertama, buka plus, cebok, letak pinggan, dah belendar, dah basi, tak sampai 5 minit. Bayangkanlah. Nak bagi tahunya, itu kesan sihir. Bila terjadi, dia akan live. Dia tak ada raib dah. Antara benda apa lagi? Tu yang basi. Jumpa paku, jumpa jarum, obat stapler muncul tiba-tiba. Mana ada orang masak nasi letak lauk paku? Tapi itu realiti. Customer datang, jumpa paku dan nasi. Masya Allah. Ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Saya cuba ringkaskan. Dan bila kita faham ini yang terjadi pada rumah atau kedai, kita tengok pula apa barang-barang sihir. Barang apa yang dibuat sihir? Baik, nombor 1 ni. Mentol lapu tu. Yang biasanya mentol lapu panjang. Mentol lapu Kalimantan panjang tu. Dia tumbuk-tumbuk, itu salah satu barang sihir. Yang kedua, jarum. Yang ketiga, paku. Miang rebung buluh, gentiang fiber, bulu keluli yang cuci periuk tu. Tu antara barang-barang sihir tu. Allahu Akbar. Itu antara barang-barang yang dibuat sihir. Ada orang muntah keluar paku, ada orang muntah keluar fiber, ada orang muntah keluar bulu keluli periuk. Tu antara tu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita ingat bulu periuk ni buat gonyoh periuk, kuali tak.
Ahli sihir guna untuk sihir. Orang perempuan guna untuk gonyoh periuk belanga. Sama juga mentu lapu. Kita guna mentu lapu nak bagi cerah terang rumah kita waktu malam. Ahli sihir dihancur, dia leburkan, bagi halus mentu lapu tu untuk sihir kita. Kita makan muntah darah. Tiba-tiba keluar kaca. Tuang. Kaca tuang. Allahu Akbar. Cukup banyak sekarang. Cukup banyak. Sebab apa? Hari ni apa yang saya sebut ni boleh beli. Ada dekat Shopee, ada jual barang ni. Minyak mati bunuh. Apa ni, abu mayat, besi bak. Ni antara benda-benda unsur sihir. Besi bak, minyak mati bunuh, apa nama ni, pasir tanah kubur. Ni antara barang-barang sihir yang syirik, yang kurafat, yang dosa besar. Banyak sangat dalam masyarakat kita ni menggunakan benda-benda macam ni. Allahu Akbar. Sebab apa saya sebut dalil ni? Sebab ada seorang bomoh Sami yang bertaubat, yang insaf, mai jumpa dengan saya. Di situ saya tanya dia. Seorang bomoh yang buat cara Hindu ni, cara minyak mati bunuh ni, dia dah bertaubat, dia mai jumpa saya. Ustaz, saya nak bertaubat, saya nak kembali pakai jalan, dan saya nak ustaz bimbing saya. Saya tanya dia, macam mana dulu awak waktu menuntut dengan Sami Siam, cara buat minyak mati bunuh? Dia pun cerita pada saya, Ustaz, cara buat minyak mati bunuh ni, tunggang terbalikkan mayat, kaki ke atas kangkang, kepala ke bawah. Lepas tu bakar dagu ni dengan lilin merah. Ni cara buat minyak mati bunuh yang diterangkan oleh bomoh yang jumpa saya tu. Dia dah bertaubat lah. Kalau dia dengar live ni tak apa, saya minta izin dah dengan dia. Kalau dia dengar live ni pun tak apa, saya dah minta izin dengan dia. Tapi saya tak sebut nama dia lah. Cara buat minyak mati bunuh, terbalikkan mayat yang dibunuh, kaki kangkang ke atas, kepala ke bawah, dagu ni dilayu, dibakar dengan lilin merah, sehingga daging tadi kena api, panas, menggelegak, bersih, keluar minyak air dagu tu. Masya Allah. Sampai tahap tu nak buat minyak mati bunuh. Diceritakan oleh bomoh tadi. Saya bukan reka-reka, dia cerita pada saya. Jadi nak royaknya, nak bagi tahunya, banyak sangat dalam masyarakat kita hari ni. Benda ni banyak. Sampai tahap tu dia boleh buat. Jadi barang-barang yang saya sebut tu, itulah benda-bendanya. Minyak mati bunuh, abu mayat, besi bak, jarum, fiber, mentu kalapu Kalimantan, paku, tali kasut, rambut. Itu semua barang-barang sihir. Yang paling menyayat hati selama 23 tahun saya merawat, itu paling dahsyat. Saya ingat paling teruk sejarah saya merawat. Seorang perempuan, seorang isteri yang keluar daripada kemaluan dia, lidi motosikal, tapi saya tak pasti antara 6 inci ataupun 8 inci. Saya lebih mengatakan 6 inci lah. Lidi motosikal tu keluar dari kemaluan. Ini kisah benar. Menangis. Suami dia menangis, ayah dia menangis. Saya ingat lagi masa tu dia merawat di pondok saya. Masya Allah. Itu paling ngeri lah, paling takut saya merawat. Kes paling dahsyat, sihir paling dahsyat. Lidi motosikal lebih kurang 6 inci saya ingat, keluar daripada kemaluan dia. Paling teruk lah sejarah saya, pesakit tu. Bukan setakat lidi motosikal keluar, yang pesakit tu, tali kasut. Suami dia tarik kasut, keluar melalui kemaluan. Tali kasut lebih kurang panjang ni ada. Masya Allah. Mana ada orang makan tali kasut? Mana ada orang makan nasi lauk dengan ulam dengan lidi motosikal? Tak ada. Ini semua sihir. Ini kisah benar. Alhamdulillah. Perempuan tu saya dapat maklumat bulan lepas, diberitahu oleh PA saya, dah sihat. Dah boleh sihat, dah boleh buat kerja. Dulu saya ingat dia mati dah. Waktu nak keluarkan sihir tu, mata terbeliak macam nak mati.
Suami dia tukang korek apa ni? Jolok dengan sikat. Waktu nak keluar ke mulut tu jolok dengan sikat. Sebab apa? Yang keluar ikut mulut paku, jarum, tali kasut. Yang keluar ikut kemaluan rambut segumpal. Rambut segumpal keluar kemaluan dan lidi motosikal. Saya ingat dia hampir-hampir mati dah. Tapi itulah ajal maut di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahul maut al maut bardan maut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala, tidak ada daya upaya kita melainkan semua itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tu kes paling dahsyat. Antara sihir yang saya selesaikan, saya cuba ikhtiar. Allah Ta'ala yang menyembuh. Kita perlu ikhtiar sahaja. Jadi, tu antara bahan-bahan sihir yang saya jelaskan di sini. Baik sebagai penutup lah. Dah jelas dah bagaimana sihir itu berlaku. Apa barang-barang sihir. Apa tanda-tanda sihir pada badan. Apa tanda-tanda sihir pada rumah. Saya dah jelaskan. Baik, yang seterusnya kita masuk bab amalan lah. Amalan nak mencegah, amalan untuk nak mengelak daripada terkena sihir santau ini. Siapa yang nak tulis, siapa nak catik. Boleh amal. Sebab ini saya ijazah terus. Kita nak amal dengan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beramal untuk makhluk. Jangan beramal dengan niat kerana dunia. Jangan. Kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Yang pertama, amalan untuk nak elak sihir santau dalam masyarakat kita. Amal baca ayat kursi 11 kali paling kurang setiap hari. Boleh Ada saya post dekat Facebook saya. Amal baca ayat kursi 11 kali. Orang tanya, ustaz, nak baca waktu mana paling baik? Lepas subuh. Baca 11 kali lepas subuh ayat kursi dengan wakaf 9. Baca ayat kursi 11 kali dengan wakaf 9. Faham tak wakaf 9? Faham Tempat berhenti tu. Wasal tu. Tempat berhenti yang sempurna. Jangan berhenti ikut dan. Okey. Yang pertama. Yang kedua, amal baca ayat 7 Mubin surah Yasin. Amal baca ayat 7 Mubin surah Yasin. Bermula Mubin yang pertama kanan, Mubin yang kedua kiri, Mubin yang ketiga depan, Mubin yang keempat belakang, Mubin yang kelima atas, Mubin yang keenam bawah, Mubin yang terakhir yang ketujuh daripada ubun kepala sampailah ke kaki. Baca ayat Mubin tu. Ambil kepala ayat sampai akhir Mubin. Ambil kepala ayat sampai akhir Mubin. Bukan baca dari awal Yasin sampai habis Yasin. Tak. Baca ambil kepala ayat sampai habis ayat. Lepas tu orang tanya dah, ustaz, kalau saya rajin nak baca habis boleh tak? Baca lagi bagus. Lagi bagus. Cuma saya bagi tahu ni amalan yang mudah yang kita rasa kita mampu buat. Kalau tak mampu buat, baca ambil kepala Mubin. Contoh saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa ma 'alaina illa al-balagul mubin inni idzal lafi dhalalin mubin. Begitu. Kanan, kiri, depan dan yang seterusnya, belakang, atas, bawah, yang terakhir hubung kepala sampai kaki. Amal Amal baca sekali setiap kali lepas solat. Lepas sembahyang subuh baca, lepas sembahyang zuhur baca, lepas asar baca, lepas maghrib baca, lepas isyak baca. Sekali baca ayat 7 Mubin surah Yasin. Yang seterusnya amal baca
Ayat ke-9 surah Yasin. Ayat ke-9 surah Yasin amal baca setiap kali selepas solat. Kalau boleh baca 7 kali. Cara baca, letak tangan depan. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Letak tangan, pusing tawaf, pusing lawan jam. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Pusing sampai depan, letak depan muka, usap sampai bawah. Baca 7 kali. Kerana apa? Ayat ni ayat pelindung diri. Ayat keselamatan untuk cegah, untuk elok daripada sihir santau. Yang mana sihir santau tadi nak tuju, nak buat pada kita, insya-Allah Allah Ta'ala lindungi kita. Baik, yang seterusnya amal baca ayat 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas. Sebab apa kena baca ayat ni ustaz? Saya jawab, ayat ini turun asbabun nuzul oleh kerana Nabi kita pernah kena sihir. Jadi penawarnya baca ayat ni. Amal 3 kul. Lepas tu orang tanya, ustaz, boleh tak nak tambah lagi 1 ku, iaitu Al-Kafirun? Boleh. Ayat Quran ni tak ada masalah baca. Jadi 4 kul. Yang tak naknya ku. Orang sebut 3 ku, dia ku. Baca tak sibuk dengan ku. Macam burung terkuku. Ku. Berkukuk saja, baca tak? Jadi baca. Okey, 3 ku. Okey. Yang seterusnya amma, yang ni ramai orang lembek tekuk ini hadis sahih. Yang ni sahih. Yang tadi antara ulama sebut. Yang ni hadis sahih, iaitu siapa-siapa yang nak elok sihir santau pada diri dia, siapa-siapa yang nak cegah sihir santau gangguan jin dalam rumah dia, baca surah Al-Baqarah. Dalam rumah kita khatam, baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah Nabi kata dalam hadis akan dijauhkan, akan dihindari daripada gangguan jin sihir santau. Baca surah Al-Baqarah. Yang seterusnya baca doa Jibril dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Doa Jibril yang berbunyi, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Nak rujuk mana? Boleh tengok dalam kitab Datuk Harudin ni pun ada ni, warna merah ni, jilid 2, ataupun Google ada. Kalau orang ada internet, telefon Google je, doa Jibril. Ini doa yang berlaku dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Waktu Nabi SAW menunggang Buraj menuju ke Sidratul Muntaha, itu kisah dia. Lalu ada bola api yang ikut daripada bawah. Bola api ikut daripada bawah. Lalu malaikat Jibril kata pada Nabi, ya Rasulullah, engkau tahu tak apa itu bola api yang ikut tu? Rasulullah kata, aku tak tahu. Malaikat jawab, kalau engkau nak tahu, itulah iblis syaitan yang nak tumpang naik juga ke langit, yang nak tumpang dengar apa yang kau nak bercakap dengan Allah, nak menghadap Allah. Ya Rasulullah, nakkah aku ajar kepada kamu sepotong doa, yang mana kalau engkau baca doa ni, niscaya iblis syaitan akan jatuh tersungkur ke bumi. Lalu Jibril ajar dengan doa tadi. Nabi SAW baca. Lepas Nabi baca, bola api terus jatuh terjunang ke bumi. Itu kisah dia. Tapi saya tak nak sebut dah, kisah itu panjang. Cuma mengambil asbab nuzul, sebab daripada ayat tadi. Doa Jibril disebut.
Dan yang terakhir, amalan untuk nak cegah sihir santau saka ni, amal baca bismillah 7. Nak baca habis pun boleh, nak baca yang ke-7 pun boleh. Apa bismillah yang ke-7? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu bismillah yang ke-7. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Ayat ni, bismillah 7 ni, kalau boleh selitkan dia doa ini sebelum kita makan di kedai-kedai. Saya selalu amal depan anak murid saya. Kalau kita makan kedai makan, kita bermusafir negeri luar, Johor, Kedah, Kedah sini dah, Johor, Perlis, Perak, Kelantan, Thailand, mana-mana kita pergi, kedai makan yang belum pernah kita masuk, jangan tinggal doa ni untuk nak cegah apa yang berkaitan dengan makanan, apa yang berkaitan dengan sihir kedai, apa yang berkaitan dengan pelaris kotor, nak elok masuk perut kita. Cuba amal baca bismillah 7 tadi, insya-Allah Allah Taala lindungi kita daripada sihir santau tadi. Sebab pernah terjadi bila kita amal baca doa bismillah 7 ni setiap hari sebelum makan, sebelum baca doa makan, Allah Taala tunjuk kalau ada sihir dalam bekas, dalam gelas ni, dalam air, tidak akan memberi mudarat badan kita, gelas ni akan pecah. Bila kita amal dengan penuh yakin, mengharapkan daripada Allah yang melindungi kita, Allah Ta'ala yang menyelamatkan kita, insya-Allah gelas ni pecah. Sebab apa saya sebut gelas pecah? Pernah terjadi, pernah saya lalu sendiri. Saya sebut ni berdasarkan pengalaman saya. Pernah terjadi pada diri saya. Saya makan satu kedai tu, orang jamu saya lepas kuliah. Kisah ni berlaku lepas kuliah. Lepas selesai saya kuliah, orang ajak saya kedai makan. Saya pun nak raikan masjid, nak raikan jawatan kuasa dia, saya pergi rai makan. Saya tak tahu pula kedai yang dia orang ajak saya makan, belakang kedai tu rumah bomoh. Belakang kedai tu pengamal sihir. Kedai yang saya makan tu depan. Waktu saya order tu roti canai, teh tarik. Saya tak perasan lagi dinding, saya tak perasan waktu tu. Dan saya tak perasan belakang tu rumah bomoh. Saya baca doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Saya pegang gelas tu, saya nak minum. Kepom, terus meletup. Dia bukan pecah yang rangka besar. Dia meletup terus. Sampai besar-besar kelingking kecil. Hancur lebur. Habis kedai tu tercengang. Saya buat diam je. Kalau dia pecah yang retak besar, tak pelik. Mungkin dengan sebab air panas. Faham eh? Gelas sudah lama. Gelas sudah expired date. Tak tahan air panas. Kalau kebiasaannya, kalau gelas tu expired date, yang apa ni, yang dah lama, dia akan crack. Bila air panas tu kepang, dia akan terbuka pecah yang besar. Yang saya maksudkan di sini, dia bukan kategori tu. Dia meletup, yang kaca dia jadi kecil, halus. Di situ baru saya teringat, mesti ada sesuatu ni. Baru dah saya pandang dinding kedai tu. Bila saya pandang dinding kedai tu, saya nampak kulit telur bersama dengan lendir telur masih ada lekat dekat situ. Jawablah, rupanya ada unsur sihir. Masya Allah, Allah Ta'ala menyelamatkan saya hari itu. Jadi insya-Allah boleh, orang perempuan, orang lelaki, ayah, ibu yang ada ni, amal bismillah 7 ni. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sihir santau dalam masyarakat kita. Boleh dah pukul 8.20 ni. Saya rasa kalau ikut saya tak puas. Banyak benda saya nak kupas, tapi dah lewat. Dan sebenarnya kuliah tajuk sihir santau ni tak sesuai waktu subuh. Ini first time. Ini first time. Dah orang minta saya rai lah.
Kebiasaan saya tajuk sehisaka ni saya ambil kuliah maghrib. Kita boleh lajak panjang. Subuh ni dia ringkas sikit, jadi tak sesuai panjang lah. Jadi ini first time, pertama kali saya mengajar tajuk ni waktu subuh. Tapi tak apalah, untuk santapan orang di sini special, kuliah khas ni insyaAllah saya raikan lah. Jadi itu antara amalan yang saya ijazahkan. Terima insyaAllah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menijazahkan amalan yang saya sebut tadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah semoga Allah memberkati, semoga Allah Ta'ala melindungi, semoga Allah Ta'ala memberi kita nikmat sihat, semoga Allah Ta'ala jaga kita dunia dan akhirat, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dulu kuliah kita pada pagi ini. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, istiqamahlah kami dengan iman, Islam, ihsan dan taqwa ya Allah. Ya Allah, pimpinkanlah kami dengan petunjuk Al-Quran ya Allah. Selamatkanlah kami dengan jalan petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit akhir zaman ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit sihir santau ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang mengganggu amal ibadah kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang tidak mampu dilihat dengan mata kasar ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang melalaikan kami daripada ibadah ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang merosokkan iman kami, akidah kami ya Allah. Dan selamatkanlah kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.